Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dihormati dan dimuliai Tuan Imam Masjid dan Khatib Bilal, juga semua ahli jawatan kuasa masjid dan semua para hadirin dan hadirat yang hadir bersama-sama pada majlis yang mulia ini, tempat yang mulia yang dikatakan satu rumah daripada rumah Allah Subhanahu wa taala, yakni masjid, kerana mulianya di sisi Allah lalu disandarkan rumah Allah, nak menyatakan mulia. Jadi alhamdulillah, pertama kali kita mengucap syukur puji akan Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh slow sikit, kuat sangat tak boleh, tak nyata. Alhamdulillah, syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin dan kehendak-Nya dapat kita bertemu dan dapat kita berkumpul di malam ini. Di samping kita ambil rebut peluang sedikit, peluang keemasan dalam kita menggunakan suatu bekalan ataupun dikatakan rezeki ruhani. Sebagaimana kita maklum, Allah menjadikan kita manusia ini di antaranya yang berhajat dan perlu kepada rezeki makanan, minuman dan lain-lain dari segi badan. Begitu juga kita punya roh juga berhajat kepada rezeki makanan, minuman secara roh, iaitulah ilmu yang memberi manfaat. Inilah semoga-moga dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada kali ini kita sambungkan daripada telah
yang telah kita lalui, yaitu pada muka surat 2 pada kata amma ba'du. Nah, amma ba'du, adapun kemudian daripada itu ataupun selepas daripada itu, selepas daripada ucap Bismillahirrahmanirrahim, dan juga selepas daripada puji Allah dengan kata Alhamdulillahillazi amarna bil ikhlasi fi ibadatihi wa rafa'a ahla ta'atihi wa khafada ahla ma'siyatihi, itu merupakan puji. Dan selepas daripada selawat dan salam, sebagaimana kata wassalatu wassalamu ala man la budda lana minal imani bih wat tasdiqi bi risalati, itu selawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tak dapat tidak, yang tak boleh terasing daripada beriman kita dengannya dan tasdik membenar kita dengan kerasulannya. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita mengaku penuh-penuh mulut, serta bukan mengaku mulut saja, serta hati kita mengaku, panggil tasdik, membenar dalam hati. Membenar apa? Birisalatihi, dengan kerasulannya. Kan beberapa banyak orang yang semasa sezaman dengannya, melihatkan dia, tengok sifat akhlak dia, di samping itu mereka tidak membenarkan kerasulannya. Atau disyaki, ragu-ragu, iakah Muhammad tu Rasulullah, dan iakah Quran yang dibaca itu sebenar kalam Allah ke reka-rekaannya. Ini orang yang semasa dengan dia. Nah, tak beriman, tak membenar. Tapi kita alhamdulillah, walaupun kalau kira jarak masa dah pun 1400 tahun lebih, Masya Allah, dengan taufik hidayah dari Allah, walaupun kita tak pernah kenal dia secara lihat mata kepala, juga tak pernah kita mimpi berjumpa dengannya, yakni baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tapi dengan senang dan mudah kita beriman. Ini dari mana? Taufik hidayah dari Allah. Nah, sebab di zaman kita juga, nak kata berapa banyak tak percayanya kepada Rasul kan. Inilah syukur nikmat. Lalu tu kita membanyakkan selawat, tandanya kita tu kasih dan cinta kepadanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan bentuk wassalatu wassalamu ala man la budda lana minal imani bih wa tasdiqi bi risalati ila. Amma ba'du, ini suatu ucapan dalam bentuk sunnah yang pernah selalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia berucap, bila dia berkhutbah, sama ada berucap khutbah Jumaat, khutbah hari raya, dan ucap-ucapan sebagai beri nasihat ajaran kepada sahabat dia radhiyallahu taala anhum. Dia kata amma ba'du. Amma ba'du, mana selepas daripada bismillah hingga akhir, selepas daripada puji Allah hingga akhir, dan selepas daripada selawat salam ke atas dia. Kalau dia selawat juga salam atas dia sendiri, kerana dia juga masuk di dalam kata ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sedangkan dia juga allazina amanu, secara umum dia orang yang beriman. Beriman dengan Allah, beriman dengan diri dia sendiri adalah Rasul Allah. Sebab tu Allah kata amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Tu kita ada wirian, telah beriman oleh Rasul, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, bima unzila ilaihi min rabbih, dengan barang Quran kitab yang diturunkan
dari Tuhan kepadanya. Dia beriman. Sebagaimana kita umat, kita beriman Quran adalah kitab yang dibacakan ke atasnya, dipanggil yang diturunkan ke atasnya. Kita beriman. Wal mu'minun, dia oleh semua orang beriman mukmin. Kullun, Allah Ta'ala kata, kullun, semua tu termasuk Rasul sendiri dan kita umat. Kullun amana billah, semua tu beriman dengan Allah. Wa kutubihi, segala kitabnya termasuk Quran dan Taurat, Injil, Zabur dan lain. Kitab Allah beriman, kita dan Rasul sendiri pun beriman. Wa malaikatihi, dan dengan segala malaikatnya beriman. Rasul pun beriman. Dan wa rusulihi, kita orang mukmin dan Nabi kita SAW pun beriman dengan segala Rasulnya, termasuk diri dia sendiri. Tengok. Bukan kata hanya kita umat je dituntut suruh beriman dengan dia. Dia sendiri pun kena beriman dengan diri dia Rasul. Tak boleh dia ragu, aku ni ya kau Rasul. Hanya sampai kita dah baca Yasin dah kan, Allah Ta'ala tolakkan tak kala orang dah kata ke dia, lasta mursalan, mu Muhammad bukan Rasul sekali, hanya mudakwa diri saja. Jadi susah hati. Lalu Allah Ta'ala mari, Yasin wal Quranil Hakim. Yasin, demi Quran yang punya hikmah. Innaka, sesungguh engkau hai Muhammad, laminal mursalin. Tak kita baca Yasin ya? Yasin wal Quranil Hakim, innaka laminal mursalin. Allah kata innaka, sesungguh engkau hai Muhammad, la mari taukid, tak kata minal mursalin saja, la minal mursalin, sungguhnya engkau itu setengah ataupun di antara segala rasul yang diutuskan oleh Allah, engkau ni setengah daripadanya. Biarlah umat engkau tak percaya ke engkau, kata engkau bukan rasul pun, sebenar engkau sungguhnya rasul. Itu dia. Sebab tu kita orang mukmin beriman dia adalah rasul Allah, minal mursalin. Mana rasul tu ramai, banyak kan, sampai 300 lebih. Hak dijadi Nabi lagi Rasul. Hak Nabi saja tidak dijadi Rasul, beribu-ribu ramainya. Dan kita umat Islam, la nufarriqu baina ahadim mir rusulih, kita tidak mencerai-beraikan antara segala Rasul. Yang ini kita beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lazim beriman oleh semua Nabi. Tak seperti ahli kitab beriman dengan Musa, tak beriman dengan setengah-setengah Nabi yang lain. Hatta dengan Isa tak beriman juga. Walha Isa daripada Bani Israel juga. Katakanlah Nabi Muhammad daripada anak cucu Nabi Ismail. Isa anak cucu Bani Israel, samalah dengan hak Yahudi Musa tu. Dia tak beriman juga. Arti mencerai-berai, beriman setengah, tak beriman setengah. Dengan kitab Taurat yang dia dakwa dia beriman, tapi dengan Injil tak beriman. Begitu juga hak yang beriman dengan Injil tak beriman dengan Quran. Itu beriman setengah, tak beriman setengah. Adapun kita yang mukmin, la nufarriqu baina ahadin mir rusuli, kita beriman semua. Itulah nak jadi mukmin yang sebenar-benar mukmin, kena beriman dengan semua rasul. Sebab tu dijadikan wajib atas kita, wajib kita tahu segala nabi-nabi, nama yang disebut dalam Quran secara tafsir. Sekiranya kalau disoal, Isa bin Maryam hak yang dilahir dengan tidak ada bapa itu adakah rasul ataupun tidak? Kita jawab ya rasul. Ibrahim hak berlakunya dibakar di zaman Namrud tu, nabi ke rasul? Ya nabi rasul. Jangan kita jawab tak tahu, ini tak lepas. Tak lepas. Kalau puasa tak lulus, macam mana? Tak tahu. Tak lepas. Itu apa yang kata, satu daripada kata kewajipan atas kita at-tasdiq. Baik, selepas tu bila dia nak berucap apa, dia kata amma ba'du. Maka itu dijadikan satu perkataan sunnah qauliyah. Ucapan amma ba'du ni
datang warid daripada Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam ketika dia ucap. Kadang-kadang setengah ulama dia tukar yang ni ganti daripada amma ganti dengan waw. Ada yang kata wa ba'du. Wa ba'du. Makna sama dengan amma ba'du. Baik. Apa nak nyata di sini? Amma ba'du, maka ketahui oleh kamu. Siapa kamu? Ayyuhal ikhwanu ay fiddin. Hai segala saudara, yakni saudara seagama. Waktu umum lah. Sebab apa orang yang seagama, maksudnya bila itulah agama ini Islam. Sebab apa panggil saudara? Kita maklumnya saudara ni dua beradik, beberapa beradik yang daripada ibu bapa yang satu, ataupun daripada bapa yang satu, atau daripada ibu yang satu, kan? Panggil adik beradik, orang petani panggil. Saudara, dia panggil saudara kandung, adik beradik kandung. Tapi di sini bila sama-sama beragama Islam yang beriman, dia agak semua saudara. Hingga sampai Quran sendiri pun sebut innamal mu'minuna ikhwatun. Kita ingat sekat-sekat ayat tu kan? Dia kata hanyalah innamal mu'minu, dia panggil ada tu hasrin, asal mari daripada di segi kaedah mal mu'minuna illa ikhwatun. Sesungguhnya dengan mana tidaklah segala orang mukmin itu pada ukur umum semuanya, tidak ada malaikat saudara semuanya. Ada ayat tu menyatakan innamal mu'minun, hanya sungguhnya segala orang mukmin itu ikhwatun, saudara mara semuanya. Lepas tu ulama membicarakan sebab apa dia panggil saudara. Jadi artinya daripada orang yang peringkat awal di zaman sahabat turun menurun sampai zaman kita dan sampai kepada akhir zaman, semua yang beriman panggil ikhwah. Ulama menyatakan, itu Luhurai kata, sebab seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam bila siapa beriman dengan dia ibarat macam satu bapa. Orang mukmin semua beriman dengan dia, beriman seolah-olah semua umat menepati anak daripada dia. Supaya kita mengaji di satu guru, berapa generasi, berapa lapis, turun menurun mengaji di satu guru, orang panggil saudara pada satu pelajaran. Mengaji di satu tempat. Maka begitulah bila kita beriman dengan Nabi, seolah-olahnya menepati kita ni saudara. Selain pada orang mukmin panggil saudara, kerana bapa yang satu. Pas Quran pun satu. Kita dah pegang yang tu. Sebab tu diibarat saudara. Maka bila kita ingat kata saudara, di samping saudara, dia ada juga tempat perselisihan. Tengok kita dua beradik, si ibu sebapa, ada bergaduh. Maka tak kala tu Allah iringkan dengan perkataan fa aslihu baina akhawaykum. Mula dia hukum umum dulu, kata semua orang mukmin saudara. Sepatutnya saudara ni tidak ada pertelikah selisih sepatutnya. Tapi Allah Taala isyarat fa aslihu, maka membaiki oleh kamu, baiki antara saudara ke. Mana ada isyarat kata walaupun saudara ada perselisih faham. Itu menyebabkan jadi bergaduh, jadi apa. Walau bagaimanapun Allah perintah, maka baiki oleh kamu. Islah dia panggil dah. Lepas tu atas bijak pandailah cara membaiki tu. Ni pulang kepada nak kerja membaiki ni. Kalau masalah apa dia, kenderaan kita rosak, rumah rosak, apa saja rosak, ada tukang bijak membaiki kan. Kalau dia baiki tu nampak lebih pada hak baru ada. Ni bijak tukang baiki. Maka begitulah dalam agama kita, dia kena ada memperbaiki. Bila rosak dalam agama, kena memperbaiki. Itu dia. Itu makna segala saudara. Di sini ketahui oleh kamu ayyuhal ikhwan, hai segala saudara. Selit doa sikit di celah ni. Hadanallahu wa iyyakum li salihil a'mali wal ahwal.
Artinya semoga-moga hidayah, tunjuk, memberi taufik akan kita oleh Allah. Hadanallah. Hada kita dah cakap ambil Arab jadi Melayu hidayah. Hidayah kalau arti apa dia? Satu arti makna semoga-moga hadanallah, semoga-moga tunjuk akan kita oleh Allah. Hidayah makna tunjuk jalan. Satu lagi hidayah dengan makna memberi taufik, menjadikan taat pada hamba. Itu hidayah juga. Nah, hidayah arti tunjuk, semata-mata tunjuk jalan, itu umum. Hidayah dengan makna tu umum. Kepada orang kafir pun Allah tunjuk jalan, supaya perkenal ini jalan yang baik, ini jalan yang buruk. Jalan yang baik membawa kepada balasan syurga di akhirat, jalan yang buruk membawa kepada azab di akhirat. Semua tu tunjuk. Allah Ta'ala tunjuk semua. Wa hadainahun najdain. Dan telah tunjuk oleh kami akannya manusia kepada dua jalan. Dua jalan tak ada sembunyi macam kalau kita duduk di tengah laut, paling tengok ke darat nampak bukit-bukit. Maka Allah Ta'ala banding jalan untuk menuju ke akhirat yang ke syurga ibarat macam bukit, tengok jauh pun nampak. Begitu juga jalan nak pergi kepada neraka pun macam bukit, tengok jauh pun nampak. Mana Allah bangkit ke Rasul tu tunjuk ajar panggil hidayah. Ini jalan untuk tuju ke sini, ini jalan ke sana. Apa? Seolah-olah kita dalam ikhtiar saya pilih. Ya dah jalan ni, situ. Jalan ni, tembus situ. Nanti hidayah makna tunjuk jalan. Satu lagi hidayah dengan makna taufik. Hak tu khusus dengan Allah sahaja, pilih siapa beri taufik, hak tu khusus dengan dia. Nabi, mana-mana Nabi semua umum secara makhluk, tak boleh nak hidayah dengan makna taufik, tak boleh. Itulah hak yang Allah Ta'ala nafi dalam ayat innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguh engkau hai Muhammad, engkau tak boleh hidayah. Situ dengan mana? Engkau tak boleh memberi taufik, engkau tak kuasa nak tarik orang kepada beriman. Akan orang yang engkau kasih sekalipun tak boleh. Hanya engkau tak apa? Hidayah makna tunjuk jalan saja. Sebagaimana bila orang yang pandai dia tunjuk jalan, ini jalan salah, ini jalan yang betul, ini haram, ini halal, ini wajib, ini. Itu paling tunjuk dengan mana tunjuk ajar, tunjuk royak jalan saja. Ada pun nak tarik supaya mereka tu buat tak buat, ni tak ada kuasa. Sebab tu Allah Ta'ala kata pula innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau hai Muhammad, engkau tak boleh beri taufik ke mereka yang engkau kuasa. Sahabatnya Nabi SAW sifat dia tu loba, harisun alaikum. Dia tu sangat loba hati dia ke atas kamu beriman dengannya. Sangat loba, tapi tak ada daya upaya. Kerana tak makhluk tak boleh bekah. Sekadar tunjuk aja. Sebab tidak ayat lain tak isbat kata innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Sesungguh engkau hai Muhammad, sungguhnya engkau boleh hidayah. Hidayah mana tunjuk jalan kepada jalan yang betul. Sekadar tu yang royak cerita sudah. Orang boleh terima tak terima tu bukan kerjamu Muhammad. Tu mana wa ma alaika illa al balaghul mubin. Tidak ada tanggungjawabmu Muhammad. Kalau orang tak ikut pun mu tak salah. Kerana bukan tanggungjawabmu. Tanggungjawabmu hanya apa? Illal balaghul mubin. Tidak ada kewajipan atas kau hai Muhammad illal balaghul mubin, hanya menyampai saja. Menyampai gak mu tugas dah, menyampai dah, cerita dah apa Allah Taala suruh menyampai, mu menyampai dah, habis tugasmu. Balik umatmu tak terima, mu tak ada kata salah dah, bahkan mu boleh untung. Orang menentangmu pun mu boleh untung. Orang yang ikutmu pun mu boleh untung, tak ada apa. Itu ayat hibur hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ambil pada sini masalah ni, mari kita pasang di atas kita. Mari kita buat contoh tadi kita macam mana? Kadang-kadang kita selaku ibu bapa, selaku ayah, anak kita beberapa orang anak 10 anak ramai. Tapi kelobaan kita ibu bapa aja boleh semua anak tu nak berjaya semua dalam kerja. Tak kita? Loba kita.
Kita telah diberi berjaya oleh Allah dalam segi pengajiannya, dari segi apa dia amal ibadat, dari segi kerjaan. Anak kita boleh labah nak jadi berjaya semua ke anak kita. Tapi apa boleh buat? Kadang-kadang kita tunjuk ajar yang ni ikut, yang tu tak ikut, ini buat, ini tak turut. Kita ni Allah susah hati. Ingat pada ayat tadi. Kita hanya sekadar umat. Nabi yang mursal Sayyidul Anbiya wal Mursalin pun tak kuasa nak tarik umat supaya beriman. Cuma kerja dia menyampai. Tak faham, hurai we faham. Muskil menyata, menerangkan kemuskilan. Itu tugas. Kita ingat gitu. Kita sebagai ayah bapa ni tanggungjawab kita membelakan anak, mendidikkan anak. Kita didik, kita royak dah sekadar kita tahu. Kita ceritakan, kita larang dia hak barang salah, kita perintah hak barang wajib pada syarat, kita suruh dia. Tapi anak tak ikut juga. Tak ada taksir atas kita. Itu untuk menyenangkan hati. Ayat tadi hibur dia, ayat tu juga mendapat hiburkan kita. Hak ayat taksirnya kita tak peduli, tak bertanggungjawab walaupun cerita itu salah kita lah. Hanya kita tanggungjawab sekadar mampu kita je lah. Kita pandai tunjuk ajar aja. Itu makna hidayah. Maka didoakan hadanallahu wa iyyakum. Semoga-moga hidayahkan kita oleh Allah. Semoga-moga beri taufikkan kita oleh Allah dan akan kamu semua li salihil a'mal, bagi segala amal yang salih, kerjaan yang baik. Kalau terjemah li salihil a'mal, yani lil a'mali salihah. Boleh arti kata idafah sifat kepada mausuf dari segi kaedah ibarat. Li salihil a'mal ay lil a'mali salihah. Hidayah kepada segala kerjaan yang baik di sisi syarak, wal ahwali, dan kelakuan hati. Kerana hati kita ni bersifat dengan sifat mazmumah. Hati kita juga bersifat dengan sifat yang mahmudah, ataupun dengan kata lain akhlak, perangai. Ada perangai yang buruk, ada perangai yang baik. Supaya juga dengan tubuh badan. Tubuh badan kita ada yang rupa elok. Orang tani kata jangok. Ada rupa yang elok, ada rupa yang tak elok. Orang tani panggil huduh. Tu badan kita ada rupa yang putih, warna putih, ada pula hitaman ni macam-macam rupa. Begitu hati pun seperti juga, tapi tengok tak nampak. Mana perangai dia akhlak macam tu. Ada akhlak buruk Allah. Kadang-kadang rupa elok Allah, akhlak buruk. Siapa kita ajib tengok, tengok ketuan tu elok, tapi Allah perangai buruk. Sekali pun berterakah, tengok pada rupa ni, huduhnya, hitamnya, huduh rupa hitam, tapi Allah akhlak bagus. Tengok cerita Bilal bin Rabah, hitam, siapa disenda-senda oleh orang Arab nyembani dengan gagak. Gagak, faham tak penata gagak? Burung gagak, faham tak? Faham tak? Jadi biasa bila sebut gagak ni warna ni apa? Hitam. Tu orang Arab Quraisy dia senda semasa dibuka Mekah, tahun buka Mekah 28 Hijrah. Iza jaa nasrullahi wal fath, buka Mekah. Bila tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak menzahir kesyukuran setelah buka Mekah, disuruh Bilal naik atas Kaabah azan. Bila azan di atas Kaabah, bang di atas Kaabah, puak Quraisy duk bercakap, ya tu Muhammad, supaya tak ada arah nak ambil muazzin yang lain, kita ambil gagak wa azan. Tengok dia pandai rendah kerana hitam. Bila dia orang apa? Orang Habasyi. Habasyah, Ethiopia, orang hitam tu. Dia tengok rupa hitam, tapi suara dia tu jadi. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila disyarakkan azan, suruh koyak ke Bilal jadi muazzin. Walha orang dapat dalam mimpinya Zaid bin Abdullah radhiyallahu anhu. Tapi bila dia cerita, Nabi kata mungkin beritahu kepada Bilal supaya dia azan. Sebab suara dia ni jauh pergi. Mungkin zaman dulu azan tidak pakai mikrofon, tak pakai speaker kan, tak pakai suara pembesar lagi, suara mulut saja. Lalu tenang pada suara yang pergi jauh, mungkin nak melaung. Azan pada luar hati laung, orang jauh mari
solat berjemaah. Nak lawan dia kena orang yang keluar seorang macam ni, seorang jadi. Tu. Tapi rupa tu uduhlah hitam. Tapi dia ni orang awal beriman sehingga dibuat menyakiti oleh kurih pun tetap di atas iman. Kiamat digantung kaki ke atas, kepala ke bawah, pukul pula di atas belakang. Tak pergi. Ahad. Dilayu api pula ahad. Kata setengah diikat tali, tarik tengah panah. Ambil batu besar, tindih di atas dada, agak kata matilah. Usung 3 letak. Tapi ahad. Ni tengok, kalau tengok rupa udah. Tapi hati Allah. Ni nak menyata nak banding betul mana tu? Nak banding kata hati batin kita ni ada sifat dengan akhlak yang baik, ada juga sifat dengan akhlak yang buruk. Sebagaimana rupa ada yang elok, ada yang huduh. Tapi tengok rupa elok belum tentu, tengok rupa huduh belum tentu. Apa paling berat sekali rupa huduh, akhlak bodoh Allah. Tu berat ni dah. Beripun dua. Allah. Tu walau bagaimanapun kembali klik kepada kuasa Allah. Dia nak buat bagaimana hamba dia, kuasa dia. Bijak pandai dia. Hanya kita bila kita tengok begitu, kita sila balik pada diri kita, syukurnya dia menjadikan kita dapat beriman. Tak ada syak bila sebut tentang akhirat. Ini apa ni? Taufik hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah doa dengan hadanallahu wa iyyakum li salihil a'mal wal ahwal. Ketahuilah bahawa seelok-elok perkataan, kalau ambil daripada hadis gak, inna ahsanal hadis, seelok-elok perkataan ialah kitab Allah, yakni Quran. Ini ambil daripada makna hadis, amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Satu riwayat fa inna ahsana hadithi kitabullah. Bahawa seelok-elok perkataan ialah kitab Allah. Maksud kitab Allah yakni Al-Quran. Kerana zaman tu tidak ada kitab seperti zaman kita ini. Hanya bila sebut kitab masa tu Al-Quran. Al-Quran. Hadis-hadis tak ada tulis jadi kitab, tak ada lagi masa tu. Hanya apa yang Nabi ucap sallallahu alaihi wasallam, sahabat dengar, ingat. Bila ingat setengah faham, mengerti apa ucapan. Kalau sahabat tak faham, dia tanya, ya Rasulullah, apa itu? Maka Rasulullah hurai, faham. Jadi masa tu Quran panggil kitab Allah, lepas tu faham. Sebab tu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah ditanya orang, ketika itu ada apa? Dia kata ada kitab Allah, payah tunjuk kepada kepala dia, faham. Kata masa tu ada kitab Allah, faham. Gitu. Zaman kita ni banyak kitab kan. Itu dia. Seelok-elok perkataan ialah kitab Allah. Mana imam nak tanya setelah Isya dah masuk ni, adakah laluan azan ataupun terus? Laluan azan dulu ke terus? Ada? Azan dulu ke? Azan dulu? Sila. أشهد أن لا إله إلا
أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة الشرف والأمل Alhamdulillah, kita sambung. Maka ketahui oleh kamu ayuhal ikhwan bahawasa seelok-elok perkataan ialah kitab Allah, yakni Al-Quran. Sebab itu apabila kita baca ayat Quran, kita sudahi dengan Sadaqallahul Azim. Nah, telah benar Allah. Ini apa segala yang ia cerita dalam Quran semuanya benar. Nah, dan sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pun juga ambil daripada makna hadis, fa inna ahsanal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ke hadis itu pernah kita dengar lapar ya kan. Nah, artinya dan sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab Nabi kita makhluk orang, jadi Nabi semua tak kiralah Nabi kita dan lainnya alaihi wassalatu wassalam, semua orang Nabi bersifat dengan sidik, benar. Allah bersifat dengan benar. Apa yang ia ucap semuanya benar, apa yang dia beritahu semua benar. Begitu juga orang jadi Nabi, apa yang ia beritahu itu semua benar. Dia mengaku diri, kata aku adalah Rasul Allah, benar. Dan dia beritahu kisah-kisah yang telah lalu dan perkara akan berlaku akhir zaman dan dalam barzakh akhirat kelak, semua benar. Lalu itulah kata sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sejahat-jahat, seburuk-buruk segala perkara itu ialah segala rekaan. Segala rekaan tu bahasa surah, bahasa sebutan kita tukar ghainah, rekaan. Kata rekaan. Satu lagi atau rengkahan.
Sini cakap ada reka. Cakap juga reka. Ada pandai mereka, pandai merengkah. Kata ni cakap kedua tu. Maka perkara yang direkah panggil rengkahan. Perkara yang direka panggil rekaan. Itulah ada panggil bahasa Arab panggil bid'ah dah. Di segi lurahnya rekaan. Siapa pandai mereka, orang tu mubtadi', yakni pada segi lurah. Barang hak yang dia reka tu panggil rekaan. Maka rekaan bagi-bagi bentuk. Ada orang pandai reka buat pelan. Rumah tak ada lagi ni, rumah baru ni dia reka jadi rupa betul begini. Nak buat satu tempat, ni bangunan dia baru ni, dia buat, dia reka, nampak dia reka, tu baik main rupa. Ni panggil rekaan. Sebab apa? Bila sesuatu perbuatan yang tak ditiru ikut pada mana-mana, dia panggil sebelum ada contoh semacam ini, panggil rekaan. Tu dak panggil Arab bid'ah. Mukhtarah. Muftaran, semua tu panggil reka-rekaan, rengkah-rekahan. Lepas tu hak yang nak hukum kata seburuk-buruk rekaan, iaitulah rekaan hak yang bercanggah dengan dalil syarak. Tu jangan semata sebut kalimah rekaan tu semuanya salah dan sesat, jangan. Tu setengah daripada tempat keliru. Jadi keliru, setengah-setengah kata setiap rekaan itu sesat. Bagaimana hadis kata, iyyakum wa muhdatsatil umur, beringat oleh kamu akan diri kamu dan akan segala perkara-perkara yang direkakan, yang dimengada-ngadakan. Sebab kerana sungguhnya rekaan itu adalah sesat. Fa inna kulla bid'atin dalalah, kerana bahawa semua rekaan itu ialah sesat. Ini orang panggil apa ni? Orang mengaji, kalau mengaji hadis ini dia panggil ammu. Dia bercakap bentuk umum. Lepas tu bila bercakap bentuk umum, kena cari pula hadis-hadis yang lain ada ke tak yang mengkecualikan daripada umum itu. Dipaham ulama kata hadis ni amun. Mana kata umum, tengok dia hukum. Beringat oleh kamu akan perkara yang direka-rekakan pada agama. Kerana sesungguhnya semua tu umum kata. Fa inna kulla yang mengaji dia panggil apa tu? Sur kulli. Dia panggil kata kull dengan mana jami'. Kerana bahawa setiap rekaan, semua rekaan itu ialah dalalah, sesat. Dia panggil umum. Maka dengan umum tu ada kedak mukhasis yang mengkecualikan ada. Kalau tak ada, dia panggil amun urida bihi umumuhu. Tiba-tiba mari tengok ada perkara rekaan banyak selepas pada dia mati tu, rekaan banyak. Tapi rekaan hak ni tak bercanggah dengan dalil syarak. Maka hadis tadi amun makhsusun. Seperti nak bandingnya seperti ayat Allah Ta'ala kata, wal 'asr innal insana lafi khusrin. Kalau tengok setakat tu umum macam mana? Demi waktu asar, demi masa. Sesungguhnya manusia, semua manusia. Orang mengaji kata alif la pada alif la al-insan, alif la istighraqiyah, dengan mana kull. Kalau buang alif la, letak kul di situ. Innal insana, buat inna kulla insan. Alif lam macam tu dia panggil alif lam istighraqiyah dalam kaedah mengaji. Artinya sesungguh semua manusia, umum tu. La, sungguhnya fi khusrin, dalam kerugian. Makna kita semua manusia rugi. Sungguh jalan rugi, semua rugi. Tu umumkan dulu. Lepas tu mai kecuali. Illa ada. Kecuali malaikat allazina amanu. Dikecuali daripada hukum umum rugi, jadi orang mukmin tak rugi. Jadi hanya tinggalnya hak kufur telah rugi. Masalah umum kata rugi.
Kecuali orang yang telah beriman. Kecuali daripada rugi, dia tak rugi hidupnya. Umur panjang, tak rugi. Apalagi tambah pula. Saat ni sebagai asas beriman tu. Tambah lagi. Dan wa'amilus salihat. Illa allazina amanu wa'amilus salihat. Iman sebagai tapak dan asas. Tambah pula bangunan di atas. Bersembahyanglah, puasalah, orang punya kekayaan, zakatlah, haji umrah. Itu segi ibadat. Dari segi muamalat pula, kerja jual beli, berniaga lah dengan berniaga yang tidak ada tipu daya, dengan bersih, maka untung dapat halal, lagi barakat. Tu illal ladzina amanu wa amilus salihat. Tu umum dah. Lepas tu watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Bila bergaul dalam bermasyarakat, pesan memesan dengan sebenar, pesan memesan dengan kesabaran. Bila tamu satu ujian, apakah pesan memesan dengan sabar. Kita susah, saudara kita pesan sabar, 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 ujian dari Allah. Bila kita berlaku apa sesuatu, sabar. Itu pak hidup lagu ni walau umur sampai beribu tahun pun Allah mengkecuali daripada la fi khusrin. Tu orang panggil amum ayat tu maksus dengan kata illal ladzin. Begitu hadis ni, sesungguhnya semua rekaan itu sesat atau umum tu. Patut apa makna rekaan tadi? Setiap perbuatan yang tidak ada contoh sebelum. Ma uhdisa min ghairi misalin sabiqi. Barang yang dia mengadakan, barang yang dia reka-rekakan daripada tiada contoh yang telah lalu. Maka tengok seperti azan hari Jumaat. Kita tahunya lahir-lahir kita sejak kecil bila pun, walaupun kita tak mengaji dari segi apa hukum main daripada mana, setahu kitanya bila masuk waktu zuhur hari Jumaat tak ke azan dulu. Azan sudah tu beri masa 20 minit ke 10 minit mengikut keadaan tepat lah. Ada beri masa 10 minit, 15 minit, 20 minit. Keluarlah imam daripada tempatnya, keluar imam naik atas mimbar untuk berkhutbah. Bila dia naik atas mimbar, Assalamualaikum warahmatullahi, dia duduk. Bila duduk tu muazzin azan. Tu azan. Jadi kalau tak mengaji tahu kan gitulah dua kali begitu. Bila kita mengaji bab dia tu betul semua kata azan hak yang mula masuk waktu tadi, bila kita mengaji tak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk dalam lurah kata tadi wa muhdatsatil umur, Nabi suruh beringat kamu diri kamu dan segala perkara yang dimengada-ngadakan dalam agama. Bagaimana kait dalam hadis lain, man ahdatsa fi amrina haza, siapa-siapa mengada-ngada ia dalam agama kita ini, ma laisa minhu, mengadakan barang rekaan yang tidak ada, yang bukan daripada agama. Maka jawab bahawa raddun ay mardudun, ditolak, tak diterima, lagi kena marah. Orang yang mereka tu kena marah. Mari hadis ni kata setiap rekaan ialah sesat. Jadi azan tadi bila kita mengaji bab dia, baru tahu kata azan hak masuk-masuk waktu tak ada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak dalam ayat kita dah mengaji, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillah. Hai orang mukmin, apabila diazankan, kerana nudiya ay uzina. Apabila azan masa mana tak azan hak kata dalam Quran? Azan ketika imam naik atas mimbar. Yakni zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila masuk zuhur hari Jumaat agak berbeza sikit pada hari lain, mana dia sengaja takhir. Kerana duk tunggu hak yang jauh mari. Tak azan selalu. Tunggu dia tak keluar daripada rumah dia. Apabila dia keluar daripada rumah dia, naik atas mimbar beri salam, sebagaimana kita tengok rupa khatib gitulah, beri salam, barulah muazzin tu azan. Satu tu. Lepas tu dia berucap, berkhutbah. Sudah qamah. Itu dua itulah zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, azan atas mimbar tu, ketika dia atas mimbar, lepas tu qamah. Malah tu wafatnya dia Nabi sallallahu alaihi wasallam, ganti khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Masa dia jadi khalifah,
2 tahun lebih-lebih pun begitulah. Azan ketika atas mimbar dan qamat. Baca khutbah qamat. Begitu juga diganti khalifah yang kedua masa Umar, jadi khalifah 10 tahun lebih. Jadi jumlah 12 tahun lah, capu lebih kurangnya masa 2 khalifah. Azan satu gitu. Apabila khalifah yang ketiga Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu jadi khalifah, masa dia lah dia tambah. Dia kata masa dia tambah lah. Kerana manusia dak ramai. Apa kita ni ke mari 10 tahun kemarin penduduk ni ramai ni penduduk. Maka nak macam mana? Lalu tu bila masuk Zuhur, Uthman suruh azan dulu. Tu azan tu tak azan apa kalau segi lurah. Rekaan semasa Uthman. Siapa yang suruh azan? Uthman radhiyallahu anhu. Jadi kalau kita pakai umum setiap bid'ah ialah sesat, maknanya Uthman yang sesat. Kita tambah azan hak tak ada masa Nabi tu. Siapa berani kata Uthman sesat? Jangan. Ini salah seorang yang Allah Ta'ala Rasulullah sebut nama seladah. Abu Bakar dalam syurga, Umar dalam syurga, masuk syurga. Uthman masuk syurga. Ali masuk syurga. Kayak kita mengaji kata 10 orang sahabat yang mubasysyirina bil jannah, yang digembira dengan syurga, yakni sebut nama masa hidup lagi, sebut nama satu-satu ada syurga. Ada pun kita ni dalam umumnya setiap orang mukmin mati taiman dijanji syurga. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Tak kira zaman sahabat, zaman akhir zaman, masalah umum tu. Ada pun orang ni sebut nama betul. Abu Bakar masuk syurga, Umar masuk syurga, Uthman masuk syurga, Ali masuk syurga. Apa lagi? Abdul Rahman bin Auf masuk syurga, dia sebut nama. Talhah, Sa'id bin Zaid, ipar bagi anak Umar, masuk syurga. Abu Ubaidah, apa dia? Ibn Jarrah masuk syurga. Tengok dia sebut-sebut, maka dalam kita mengaji kata 10 orang yang disebut nama ahli syurga. Semasa Nabi SAW. Kemudian Uthman dia tambah azan. Kita nak kata tiap-tiap rakaat ialah sesat. Ada beberapa riwayat setiap sesat ialah neraka. Hamba kata Uthman kita tambah sampai kita dah bawa hari ni ke mana ni. Setiap bid'ah ialah sesat, itu kena buanglah azan pertama tu. Masuk waktu jangan azan lagi. Ataupun kerana azan imam tu baik awal apa nak? Azan. Sudah baca khutbah, qamat, selesai. Tidak azan dulu itu bid'ah, yakni pada lurah. Sebab tu ya kita tak ada mesti kita faham masalah, jangan buat keliru. Jangan setiap bid'ah sesat, itu bid'ah ni bid'ah kan. Orang faham. Baru kita tak apa faham. Hak kata apa tadi? Hak hadis kata setiap bid'ah, semua bid'ah tu sesat. Dia panggil umum. Tapi makna dia amum maksud. Supaya ayat kata semua manusia dalam kerugian umum kecuali tapi kecuali sana terkadang adalah satu ayat yang sama. Terkadang ayat ni mai itlaq, ayat ijma mai semula, apa ayat itlaq mai ayat nyata di lain. Fattaqullah ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Berat ayat tu. Tapi ayat lain pula mari fattaqullaha mastata'tum. Ada kait di sana, qadamu mampu. Muntakwa akan Allah, qadar kamu mampu. Kamu kena sembahyang, walau uzur tak uzur pun tak boleh berdiri pun kena tebang kacang bangun. Orang tadi kata sini kata kena usaha bangun. Pening rebah pun kena bangun. Maknanya gitu. Tapi tak mai hadis lain pula kata salli qa'iman fa illam tastati' fa qa'id. Soalan ni mengkecualikan. Yakni kamu solat qadamu kuasa. Kuasa berdiri tak boleh nak duduk. Bila kuasa duduk tak boleh nak berbaring. Tu mari ajaran pula. Demikianlah kita mengaji hadis macam tu. Jangan sebut satu pak hukum selalu. Jangan, itu keliru. Kita orang awam tak faham cara-cara dah. Kalau kita buat jadi susah hati kita. Itulah kita faham kaedah. Begitulah apa yang dikatakan bid'ah pada lurah arti rekaan.
Siapa pandai mereka, panggil orang tu mubtadi', orang yang pandai mereka. Itu dia. Ikut apa reka, apa saja, apa pandai. Makin mari pada masa ulama mengarang kitab-kitab dan macam. Semua bid'ah semua ni kitab-kitab ni. Kerana zaman Rasulullah mana ada kitab. Imam Bukhari kitab hadis, Imam Muslim kitab hadis, Imam Fuqaha buat kitab fiqh, Imam Nahwiyin buat kitab nahwu. Semua tu apa tu? Dia panggil rekaan. Setiap rekaan sesat, kitab-kitab semua sesat. Lepas tu mengarang sampai ke hari ni masih dok karang, dok sambung, adalah tubik buku, tubik apa. Semua pada lurah rekaan. Lepas tu ini reka apa? Rekaan terhadap perkara yang baik. Lalu itulah ulama mai bagi. Pada apa? Dapat Sayyidina Umar dia katanya matil bid'atu hazihi. Tak kala dia merekakan jemaah pada bulan Ramadan tiap-tiap malam. Tu mula masa mana tu? Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak buat tiap-tiap malam. Satu. Lagi pula dia keluar beberapa malam tidak buat selalu lepas Isya. Lepas main Isya, solat Isya jemaah pakai balik. Dia pun balik masuk dalam rumah dia. Sahabat setengah-setengah pakai balik. Seperti dia semaya biasa lah, balik. Pak ada yang tak balik, dia semaya di masjid. Rasulullah SAW tak balik lagi. Puak-puak ahli sufah mugaya duduk di serambi masjid. Di situ, ke duduk semaya. Kebetulan Rasulullah keluar. Sallallahu alaihi wasallam semaya. Puak ni, ikut selalu. Esok bercakap, semalam Rasulullah keluar sallallahu alaihi wasallam, kami boleh jemaah dengan dia. Allah sesanya hak balik. Sesah aku balik semalam, tak boleh jemaah dengan dia. Tak tahu kata dia nak keluar. Duk malam esok tunggu harap nak keluar. Tak keluar. Rasulullah tak keluar sallallahu alaihi wasallam. Di mananya sekali keluar, sekali tidak. Masa Abu Bakar pun lagu itulah dengan tidak berjemaah, hanya masing-masing lah. Cuma dia kata man qama Ramadan. Atau dia ucap siapa-siapa berdiri pada bulan Ramadan, berkiaman bersemayang pada bulan Ramadan, imanan wahtisaban, hal keadaan dengan hati membenarkan, lagi pula wahtisaban, ikhlas semata-mata kerana Allah. Jawabnya ghufira ma taqaddama min zambi. Dia berucap lagu tu, siapa berkiam Ramadan, tak ada ajar betul rupa cara jemaah tiap-tiap malam, tidak. Bukan kata lepas Isya selalu, tidak, balik masing-masing. Duk malam kali yang kedua dia keluar halap tengah malam. Kalau kata jam ke sebelah baru keluar sembahyang. Dia tak balik pada jemaah. Manakala kali yang ketiga keluar lagi tengah malam. Hingga siapa balik rumah bima-bima takut tak sempat makan sahur. Tapi mari masa Abu Bakar sebegitu, masa Umar dia jadi khalifah 2 tahun lebih, masa tahun yang ketiga ijtihad Umar nak menghimpunkan supaya kupu menjadi sembahyang berjemaah. Dia latih seorang imam, seorang muda, Ka'ab bin Ubay radhiyallahu anhu, latih jadi imam sembahyang. Lepas tu hak lagi dia suruh jemaah kepada buat imam kepada Ubay. Umar tak sembahyang, dia pelatu-pelatu, dia berjalan tengok situ pergi sini. Beberapa malam selepas tu dia mari tengok Masjid Nabawi, sudah berhimpun sembahyang jemaah tarawih tiap-tiap malam. Lalu tu Umar ucap kata ni'matil bid'atu hazihi. Satu lapan ni'mal bid'atu hazihi. Umar kata sebaik-baik bid'ah inilah. Jadi kalau kira nampak zahir berlawan terus dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata setiap bid'ah sesat. Umar kata sebaik-baik bid'ah inilah. Macam mana? Sedangkan Umar salah seorang daripada Umar syurga. Dan Nabi SAW pesan secara khusus, iqtadu bil ladaini min ba'di. Kamu ikutlah dengan 2 orang yang selepas aku nanti. Aku tak ada nanti, aku meninggal nanti, ikutlah 2 orang yang selepas aku. Siapa? Dia sebut nama Abu Bakar wa Umar. Mu ikutlah. Jadi bila kata Abu Bakar mula buat mushaf masa dia. Kerana dulu Quran dada ke dada, ingat ke ingat. Maka dia buat mushaf. Ini pun mula masa Abu Bakar buat jadi mushaf sebuah begini. Tu pasal semua tadi bid'ah pada lurah tu. Umar pula main kupu ke buat solat tarawih lepas Isya, semaya sunat Isya selalu berjemaah. Tiap-tiap malam.
habis Ramadan turun menurun. Sahabat lain sambung, masa Uthman sambung hak atas apa dia dilaku oleh Umar. Mari Ali pun sambung turun menurun sampai zaman kita. Data kita main doa bergadah itu hak Umar, hak Nabi. Yang ni doa itu. Jadi keliru orang awam. Itulah makna katanya hak dalam sebut di sini kata sejahat-jahat seburuk-buruk segala perkara itu segala rekaan atau rekaan kena kait. Yakni rekaan hak yang menyalahi dengan dalil syarak. Kata kita. Barang hak menyalahi dengan dalil syarak. Apa dalil syarak? Ayat Quran dan hadis dan ijma'. Bila menyalahi yang tu, itu murad kata sejahat-jahat rekaan tu ialah apa sejahat-jahat perkara ialah rekaan, yakni rekaan hak yang menyalahi akan dalil syarak. Tu murad. Maka solat tarawih tadi tak ada menyalahi dengan dalil syarak. Batu Umar mengatakan inilah sebaik-baik bid'ah inilah. Dia panggil bid'ah yang ditilik pada segi rekaan dia tidak ada rupa ini di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juganya buat mushaf, ambil Quran semua hipung ke bagi kita dak baca ni, zaman Rasulullah tidak lagi buat sebuah gini. Dia panggil semua tu pada lurah rekaan. Juga masa Uthman tambah azan tadi rekaan. Itu panggil pada lurah, pada syarak bukan dia panggil rekaan. Sebab itulah ulama bagi mari siapa masa Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dia kata al bid'atu bid'atan. Perkara rekaan itu dua bahagian. Barang yang tidak menyalahi ke syarak dia panggil bid'ah hasanah. Mustahsanah dibilang elok. Elok dapat kebajikan. Barang yang menyalahi syarak itu dia panggil mazmumah dicelakan. Lepas tu mari pula ulama kemudian hak kata dibilang elok terbahagi pula hak wajib dengan hak sunat. Seperti mengarang kitab ulama atau untuk mempertahankan itu masalah bid'ah yang wajib. Begitulah hak yang apa? Hak yang masalah kata digalakkan pada syarak buat itu panggil bid'ah yang sunnat mandubah. Itulah maksud dia kata apa-apa saja yang menarikkan kepada kebaikan. Begitulah turun menurun ni ulama dia hurai turun menurun. Lepas tu mai berlaku masalah buat maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara begini besar-besar lahirnya selepas pada zaman salah. Lalu apa ada soal di segi lurah? Ya bid'ah pada segi lurah. Pada segi syarak tak ada bercanggah dengan hukum syarak. Sebab tu ulama kata sebaik-baik bid'ah di zaman kita ini jadi Abu Samah masa guru salah seorang guru pada Imam Nawawi. Dia kata setengah daripada seelok-elok bid'ah rekaan zaman kita ini ialah Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah dibuatkan oleh Raja Malik Al-Muzaffar. Dekat raja kan dia buat besar-besaran lah raja. Lepas tu kita cara awam sekadar. Buat di masjid cara ramai. Sebelah lembu dan sebagainya. Kita buat di kapur, buat di rumah ayam 2-3 ekor. Sekodarlah kodar. Itu kalau nak panggil bid'ah, okeylah bid'ah. Yang ini pada lurah. Ada pada segi syarak, betul tengok ada syarak. Itulah untuk ambil pengertian yang kita keliru sekaligus. Itulah dia. Ini maksud katanya sejahat-jahat segala perkara itu segala rekaan atau rekahannya perkara kait yakni yang menyalahi dengan dalil syarak termasuk. Dan bahawa hadis innamal a'malu binniyat itu ialah setengah daripada hadis yang sangat muhim. Kalimah Arab muhim. Apa muhim? Penting. Arti dan penting itu makna dia tu. Yang sangat muhim, penting. Muhim penting secara mana tu sehingga berkata oleh setengah-setengah ulama rahimahumullah taala ialah hadis innamal a'malu binniyat tu satu nisfu daripada agama Islam. Apa satu nisfu? Seolah-olahnya agama Islam merupakan satu biji belah bagi dua. Sebahagian panggil satu nisfu, sebahagian lagi panggil nisfu. Sepuluh bulan kah? Bulan Ramadan. Daripada hari pertama, malam pertama hingga sampai 15 hari dia panggil nisfu.
Satu nisfu. Bila masuk malam 16 ataupun lepas pada penama bulan, panggil nisfu yang kedua. Nah, sunat kita membaca kunut semaya witir pada nisfu Ramadan. Yang panggil nisfu. Dan bulan Sa'ban kita panggil buat nisfu. Bukan buat nisfu. Kita beri pun buat sesuatu amal kebaikan pada malam setengah. Yang akhir pada bulan Sa'ban panggil nisfu. Bulan 30 15 awal nisfu awal, 16 kat nu panggil nisfu sani. Begitu juga hadis innamal a'malu binniyat ni, kalau kira dengan agama dia menepati nisfu agama. Sebab apa? Sebab segala amalan zahir dia sakut dengan hati kan. Sakut dengan niat semua. Kita nak sembahyang kena niat. Apa pula kita sembahyang kerana siapa? Kerana tu pun susah juga tu. Kerana siapa? Sakut dengan niat. Kerana yang lain daripada Allah, dia panggil riya. Dia pula kepada niat. Begitu kita mengaji, kerana apa? Kita belajar, belajar agama kerana apa? Kerana dunia. Dia niat, dia sakut dengan niat. Kita tolong kerana apa? Walaupun kita kata kita kerana ikhlas, kata mulut tak payah ikhlas, tapi hati Allah tahu. Wallahu alimun bizati sudur. Dan Allah amat mengetahui dengan hati seseorang yang punya buat itu. Batal niat ni satu. Ikut bab apa-apa, menego, bab bercakap, berbicara, hati niat macam mana. Kadang-kadang mulut kita boleh buat mani, cakap, tapi hati maksud kau lain. Itu. Hati ni satu perkara. Merupakan satu nisfu. Apa sebab boleh kata begitu? Kerana bahawa Nabi SAW telah tunjuk ia dengan ini hadis akan kita, yakni sekalian umat, dia tunjuk kepada suci dan bersih hati. Bersih hati pada semua pekerjaan. Bersih dari apa? Bersih daripada segala kekotoran yang maknawi. Kekotoran maknawi ni sifat mazmumah dipanggil ni. Takabur, ujub, riya, dengki, itu kekotoran maknawi tu. Duduk dalam semua tu. Walaupun kita buat mani bercakap luar, tapi hati dengki. Itu panggil kekotoran yang maknawi ataupun batin. Seperti apa? Seperti ujub. Ujub, orang petani panggil perasan. Sini panggil apa ujub? Perasan juga. Lepas tu kalau nak hurai lagi, apa mana? Iaitu bermegah-megah dengan dirinya, bermegah-megah dengan ilmunya, bermegah-megah dengan kekayaan. Semua tu panggil ujub. Ijabul mar'i binafsi. Perasaan dirinya yang betul, yang lain, dia panggil perasaan ujub. Waktu selain daripada haram juga bawa pada menanggalkan pahala amal. Dia panggil sifat hati. Maka Nabi SAW punya ajar dengan kata innamal a'malu binniyat hingga akhir hadis tu. Kerana apa tu? Kerana tak kala berlaku di zaman dia tu orang hijrah ada kerana lain pada kerajaan Allah. Lalu dia sini dengan apa yang hadis tu. Seperti ujub dan riya. Riya daripada kata ra'a yura'i mura'atan wa riya. Apa riya? Memperlihatkan amal kebaikan supaya dipuji orang akannya. Ada pun semata-mata memperlihatkan, menunjuk-nunjukkan, tak boleh kata riak lagi, yang ni hak disalah, tak salah lagi. Tujuan menunjuk-nunjuk supaya apa? Nak situ sikit lagi. Memperlihatkan amal kebaikan supaya dipuji oleh orang akannya. Itu panggil riak yang salah. Adapun kita memperlihatkan amal kebaikan supaya diikuti orang, itu bagus. Masalah, kita sebagai orang yang kita sebagai orang pengikut atau ikutan orang ramai. Bila kita buat suatu perkara ni, orang lain ikut selalu. Kita nak buat kebaikan, kita lah dulu utama buat, orang lain turut selalu. Itu riak. Tapi riak supaya apa? Supaya diikut oleh orang lain. Hak tu dipuji pada syarak. Bukan semata-mata riak tak haram, semata tidak. Kena kait lagi.
Tapi bila itlaq kata riya, dan bila setengah pada maksiat batin itu riya, sebut itlaq gitu. Muraknya iaitu memperlihatkan amal kebaikan supaya dipuji orang akannya. Itu tempat nak jaga tu. Adapun kita memperlihatkan amal kebaikan supaya diikuti. Apa kata kita bila tengok orang yang barisan depan tu dia buat, kita pun jadi semangat nak buat. Dia buat, dia tunjuk kita tengok. Pakai ikut tu buat. Macam tu. Tu apa yang kata riya pada lurah tapi pada syarak dipuji. Dan seperti apa lagi takabbur. Takabbur kalau petani panggil sombong. Sini panggil tak? Sombong. Sombong panggil angkuh panggil tak? Belagak. Belagak panggil tak? Orang petani panggil belagak. Tapi orang petani mendapat belagak dia kata bertenggak. Bertenggak. Itu panggil daripada sombong. Apa sebenar sombong? Satu hadis Nabi SAW dia berucap, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Sahabat terkejut. Tidak dapat masuk syurga orang yang ada di dalam hatinya sedikit sekadar mithqal zarrah. Allah, sekadar biji sawi, kecil sangat, kinayah pada kecil sangat ada dalam hati, min kibrin, daripada kesombongan. Tak boleh masuk syurga orang yang ada dalam hati sedikit je daripada kesombongan. Sahabat terkejut. Lalu sahabat kata, ya Rasulullah, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan. Ya Rasulullah, bahawa seseorang yang daripada kita suka berkenan akan bahawa ada pakaian yang baru, baju, suka baju baru, baju elok. Kata ayyakuna thawbuhu hasanan, pakaian yang elok, baju suka pakai elok. Apa pada umum pakaian apa suka elok, kenderaan suka yang elok. Jadi mana tak boleh masuk syurga? Dia silap faham ngamak sombong itu duduk di pakaian baru, pakaian elok. Ya Rasulullah, dia kata seorang kita suka bahawa adalah pakaian yang elok, wa na'luhu hasanatan, dan kasut-kasut pakai kaki pun yang elok. Tak boleh masuk syurga. Lalu Nabi SAW kata, bukan sebagaimana mu faham tu. Innallaha jamilun yuhibbul jamala. Sesungguh Allah tu yang elok, ini Allah yang maha suci. Dia berkenan akan keelakan. Lepas tu sombong maksudnya sini begini, kata dia. Al-kibru, sombong jadi maksudkan hak kata tak boleh masuk syurga, iaitu batarul haq wa ghamtun nas. Tu makna dia. Tolak akan hak yang sebenar, tahu dah kata perkara sebenar, tolak. Tu sombong. Wa ghamtun nas, memperkecilkan manusia, memandang rendah kepada orang lain. Tu murak. Gamak kau pakai baju baru tu sombong? Bukan di situ. Pakai baju buruk pun tapi hati sombong. Tempat kira situ. Itulah hadis innamal a'malu binniyat ni dia sakut dengan paut dengan batin. Dan hasad, dengki, campur dua tu. Hasad Arab, dengki Melayu. Hasad, dengki. Apa makna hasad, dengki? Cintakan hilang nikmat dari orang lain. Tamanni zawali ni'matil ghair. Ada orang kata tamanni zawali ni'mati anil ghair. Cintakan hilang nikmat dari orang lain. Orang itu dapat jawatan tinggi, kita cinta nak hilang. Orang itu dapat kekayaan, kita cinta nak hilang. Tu orang panggil dengki. Itu haram, lagi pula memakankan pahala amalan kita tu sebagai api memakankan kayu pembakar api kering. Iyyaka wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Tu dengki. Banyak lagi lalu kata dan lain-lainnya. Banyak lagi lah sum'ah. Kita memperdengarkan suara yang merdu supaya dipuji orang. Itu panggil sum'ah.
Adapun kita memperdengarkan suara yang merdu supaya menarik orang kepada kebaikan, itu disuruh. Sebab itulah diperintah pada kita, hiasi oleh kamu akan Quran dengan suara yang elok. Kita baca Quran, kita pandai lagunya, kita pandai gayanya, sebut betul, orang dengar jadi menarik. Tengok kita macam mana kalau kita solat imam baca elok, berasa ada semangat kita dah. Kena tak ada galak, tak galak. Lalu itu litarib, nak menggalakkan. Lepas tu jaga hatilah. Dan juga bersih ia daripada semata-mata ikut akan kehendaknya dan kemahuan nafsu yang duniawi. Sama ada ia, yakni semua pekerjaan tu daripada ibadat seperti sembahyang, puasa, zakat, haji dan lain, ataupun muamalat. Apa muamalat? Seperti berjual beli, upah, gaji, sewa menyewa, sampai muamalat, kerja cari kehidupan. Pun dia ada hati juga. Tengok kita berjual beli dengan bersih suci, tak ada tipu, tak ada cakap dusta. Dia panggil tak? Semua tu masuk dalam innamal a'malu binniyat. Kullu bai'in mabrur, setiap jual beli yang tidak ada tipu daya. Dan dari kerana itulah ingin aku bahawa aku asingkan ini hadis terlangkah. Dan apa lagi, atau jinayat munakahat, bab bernikah kahwin berumah tangga, seperti berkahwin, bercerai, rajak dan lainnya. Semua tu sakut dengan niat. Kita berumah tangga, apa niatnya? Ada kebajikan. Sebab tu digalakkan man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Siapa yang kuasa mampu pada membelanjakan apa dalam pekak, siapa dia kuasa situ, silakan berkahwin. Fa innahu kana bahasa berkahwin itu dia panggil ahfazu lil farad, aghaddu lil basar, lebih memejamkan mata, wa ahfazu lil farad, dan lebih kawal farad. Kita tengok digalakkan. Apabila kita berkahwin kerana nak turut agama surah, nak mengelak kita daripada berlaku perzinaan dan umpamanya. Itu kebajikan. Selain pada kita terdapat membina rumah tangga, dapat menunaikan apa dia kehendak nafsu dengan secara yang halal, disampai pula diberi cahaya mata oleh Allah, menjadikan berketurunan berpanjangan. Semua tu kebajikan. Pulang kepada niat. Ada nak kata agama hajar ni setiap gerak geri kita manusia itu bentuk munakahat. Dan juga atau jinayah. Apa jinayah? Iaitu buat salah, yang ni buat salah ke yang ni, pukul yang ni, jinayah. Seperti jihad pada jalan Allah, tak diniat. Kalau semata-mata nak tunjuk keberanian, terpanggil rugilah, sia-sialah. Dan qital, berperang kerana apa? Li'ala'i kalimatillahi hiyal ulya. Itu kebajikan. Sekalipun darah yang ditumpahkan, nyawa yang ditergerbankan, semua kebajikan. Bila letak niat dia kena. Kalau niat tak kena, rugilah. Itulah habis kata niat ni sakut habis. Nampaknya setakat itulah saja. Dan dari kerana itulah ingin aku bahawa aku asingkan. Itu nak ayat sebab boleh diambil hadis ini buat satu risalah dalam menghuraikannya. Cukuplah sekadar itu. Wallahu a'lam. Sekarang jam tu 9 betul. 9 betul. Lepas tu nak ada lagi soalan? Adakah ada soalan? Kalau ada soalan, kita boleh lagi beri masa. Ada soalan situ ada? Kalau ada, boleh sila selalu. Kita peluang lagi, boleh 15 minit ke 20 minit ke. So habis-habisnya setengah jam. Boleh kalau ada, sila. Boleh. Ya.
Nah, Ada dua soalan. ya, ya. Apakah manusia hanya menjalani takdir atau diberi pilihan? Itu hubungkan dengan akidah, pegangan harian. Satu, yang kedua, Yang baik dan yang buruk itu dari Allah. ya, Ataupun yang dikatakan yang baik itu daripada Allah. Allah dan yang buruk itu daripada nafsu. Ya, bagus soalan tu. Dan selalu kita dengar juga ucapan daripada penceramah-penceramah, kuliah-kuliah, khutbah. Dalam ucapan kan selalu disudahi dengan selepas pada tu, segala apa yang baik itulah taufik dari Allah, ataupun segala yang baik itu adalah dari Allah, dan apa yang buruk dan kesilapan itu ialah dari nafsu saya sendiri, kan? Itu bagus. Itu dari segi ta'adduban, beradab dalam bercakap, bersupan kita bercakap terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena nisbahkan hanya yang baik kepada Allah, yang buruk kita nisbah kepada nafsu kita dan kepada syaitan. Hikmah Allah Ta'ala menjadi nafsu yang amarah, hikmah Allah Ta'ala menjadi ke syaitan. Ia panggil ibarat macam tepat penyapu, sapu tangan. Kalau lah ni kertas tisu, sedangkan beli itu sia-sia, bazir tidak. Hikmah dia untuk sapu tangan. Kata ada kertas tisu kan, kita makan gulai, ni nak sapu di mana? Sapu di kasur bang. Kotor lah, sapu di baju. Macam kanak-kanak dia makan apa? Tak itu ke? Baju dia terbasuh pagi ni, petang habis. Dia makan ke apa, dia sapu sini, habis kotor cemah. Kita orang yang ahli akal tak boleh sapu begitu. Tapi kalau orang zaman dulu dia ada bulu betis, dia sapu di bulu betis dah, maka sudah. Dia nak mengelak daripada pakai sapu di betis dia. Semua tak ada digalakkan. Jadi ada penyapu dia panggil. Itu apa? Hikmah dijadikan dia untuk sapukan kotor-kotor. Kita sudah makan basuh tangan, ambil tisu. Allah Ta'ala menjadikan syaitan, menjadikan nafsu amarah untuk nak sapu barang kotor situ. Sebab tu dalam beradab kita kata apa yang buruk, kesilapan yang berlaku dalam ucapan, terkasar, tersinggung, itu adalah dari nafsu saya. Tak situ. Apa yang baik itu dari Allah. Dia panggil adab dalam bercakap. Itu bab bercakap, bab berucap macam tu. Iktikad, pegangan kita, qul, kata olehmu ya Muhammad, kullum min indillah. Peganganmu semua daripada Allah. Itu maksud dalam rukun iman yang ke-6. Tidak mengaji dari kecil lagi. Kalau tidak dengar anak-anak cucu dah bawa rukun iman ada 6 perkara, kan? Beriman dengan Allah, percaya dengan Allah, percaya dengan segala kitabnya, dengan segala malaikat, segala rasulnya, dengan hari akhir, hari kiamat, dan dengan qada dan qadar. Apa makna percaya dengan qada dan qadar? Iaitu segala perkara yang berlaku, tak berlaku, semua dari Allah. Yang melakukan, tak berlaku pun Allah tak melakukan. Klik kepada wirid kita dah buat doa apa, amalan pagi petang setengah padanya, masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Tu apa dia daripada hadis. Kalau arti bahasa kita, apa-apa yang telah berlaku, apa-apa yang Allah Taala kehendak nak berlakukan, maka ia melakukan, berlakulah ia. Wa ma lam yasha, barang yang Allah tidak kehendaki berlaku, lam yakun, tak berlaku ia. Sebab tu wajib kita redha. Kita tak ada nak kepada sakit, berlaku sakit. Masalah masya Allah kan berlaku. Kita tak mau pun berlaku kerana Allah Ta'ala kanak. Kita mau kepada suatu perkara, kita menego mau kepada untung laba, sikit nak mau pada banyak, tiba-tiba tak berlaku, tak kanak kita. Wa ma lam yasha lam yakun. Barang tu tak kehendaki berlaku, dia tidak melakukan. Bila tidak melaku, tak berlaku.
Tu akidah duduk situ. Oleh itu wajib atas kita redha dengan qada. Wajib atas kita syukur. Kita kanak suatu perkara dapat kanak kita. Syukur, disunat sujud syukur. Allahu akbar. Saja aku sujud syukur. Sujud satu sujud sebagai terima kasih. Terima kasih. Kan? Nah, tengok agak ahli dunia bila orang tolong, terima kasih siapa pala. Terima kasih. Tu. Itu asal daripada situ siapa buat pada jadi sujud ke makhluk tu. Nah, kita syukur kepada Allah Taala bila kata kita dapat suatu hajat kita dapat. Keperluannya kita sangat mau, apalagi lama dah kita dah mau dapat. Allahu akbar. Niat saja kau sujud syukur, sujud. Nak baca apa, nak berdoa, nak apa? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Atau apa semaya sunat, apa semaya sunat betul adalah syukur. Kerana kita dapat apa kita kehendak. Kadang-kadang kita mau pada suatu perkara masuk dalam jangkau kita dapat sekian-sekian, tak dapat. Kalau dapat pun tak sepenuh dengan kehendak. Kerana kita sekian dapat tak sampai. Tak sampai setengah. Bahkan kalau menega, bukan dia utuh, rugi sampai ke modal habis. Kita nak kata mana? Oh sedih. Jangan sedih, jangan sedih. Redha dengan qada Allah. Kerana wa ma lam yasha' lam yakun. Ni payah sikit tu. Sebab tu dia panggil qada pahit yang ni. Dalam hadis bu wa tu'mina. Hanya atas pada an tu'mina di awal dia ulang. Wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Satu riwayat wa tu'mina bil qadri hulwihi wa murrihi. Apa arti? Bahawa engkau percayakan dengan qada dan qadar. Penentuan yang Allah Ta'ala telah menentu sedia, maka dia melakukan ikut apa dia menentu sedia. Ada kalanya manisnya, ada kala pahitnya. Apa manis? Ulama masyarakat kata qada yang manis, iaitu kita dapat berlaku dengan kena dengan kehendak kita. Manis rasanya. Kerana kita menega nak utus sekian, dapat bahkan lebih pada kita kehendak. Dalam kita letak jaka 2,000, tapi kita dapat 4,000. Allah, manisnya. Kerana betul dengan kehendak. Kita menega dapat utus sekian-sekian, rugi, pahitnya. Itu hulwihi wa murrihi. Maka wajib kita redha dengan qada. Sebab Allah tidak buat sia-sia. Allah buat semua ada hikmah. Dengan kepandaian dia, dengan penentuan dia, dengan kuasa dia, dengan kekerasan dia, Allah yang qahar, yang maha keras. Maka kita hanya wajib redha saja. Ada padanya kebaikan. Itulah mana kata pada akidah semua qada-qada dari Allah. Sama ada panggil baik, khairi atau jahat. Baik jahat nasbah syarak. Nasbah undang-undang. Kalau tak jadi undang-undang tak kata lagi jahat. Tengok masa awal-awal Islam datang, masa tu arak masih diminum. Judi masih bermain judi, bertaruh dengan siapa Abu Bakar sendiri berjudi dengan Abu Jahal. Tu masa 13 tahun duk berjudi, mana ketua ayat surah Ar-Rum dah. Ghulibatir Rum. Bila masa tu Rom dengan Parisi dia berperang. Rom, maka ahli kitab Nasara, maka puak muslimin sokong balik Rom kerana sama ahli kitab. Ini kitab Quran, ini kitab Taurat, ini kitab Injil. Manakala musyrikin Mekah diketuai oleh Abu Jahal antara lain sokong balik Parisi, Iran itulah dah ni. Kerana Parisi masa tu agama dia Majusi, sembah api. Jadi sama dengan musyrikin, sama-sama musyrikin. Mekah, buat Mekah sembah patung, musyrikin. Adapun orang Parisi masa tu sembah api, musyrikin juga, sama musyrikin. Sebab tu dia sokong tu. Adapun muslimin Mekah sokong Rob. Lepas tu balik Abu Jahal ajak bertaruh. Menang siapa? Pada duk bertaruh main bola. Bertaruh, ajak bertaruh. Judilah panggil. Maka Abu Bakar pun berjudi. Dia bertaruh kata akan menang Rom. Dia kata menang Parisi. Sebab sebelum tu dah mengalah oleh Parisi. Bertaruh banyak. Kemudian Abu Bakar cerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia ada berjudi ni. Dia ada bertaruh dengan Abu Jahal ni. Dari segi peperangan antara Parisi dengan Rom, nak berlaku perang pula ni, yang mana betul mana salah.
Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Mu ganda lagi, mu ganda lagi." Misalnya kalau taruh 100,000, mu tambah lagi 300,000 menang mu. Tu nak ajak kata masa tu panggil jahat dah. Tak panggil maksiat. Kerana syarak tak ada haram lagi. Dan puak sahabat masa tu minum arak, minuman harian dia. Nah, hingga sampai terjadi hijrah mari di Madinah, tak ada haram lagi arak. Jangan siapa terjadi, siapa ke minum arak tu mabuk, siapa bertukar ayat dalam sembahyang. Bila minum arak mabuk masa keduri Abdul Rahman bin Auf, cara besar-besaran, maka jamu arak. Sampai masuk waktu maghrib sembahyang jemaah, imam gugulah. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budu. Allah jatuh la so ni berat kupulah. Kata olehmu ya qul ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang yang kufur, la a'budu, aku tak akan sembah barang sembah. Itulah tiba-tiba kerana mabuk pergi sembahyang, qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budu, aku nak sembah juga barang sembah. Dah mabuk ni. Turun ayat tak ada kata haram, terus dak lagi. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Hei orang mukmin, jangan kamu mendekati sembahyang. Yani jangan kamu sembahyang lagi semasa kamu tu mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulu, hingga kamu sedar dulu tahu kata apa yang kamu baca tu. Mu tak sedar tu kata mu baca la jatuh tu, kerana mabuk. Bila dengar ayat tu, puak sahabat setengah pada setengah berhenti daripada minum. Setengah pada setengah tak berhenti lagi, muka tak ada haram terus lagi. Jangan semayang hak ada mabuk. Setengah sahabat macam mana? Dekat lepas asar dia tak minum. Kan dekat dengan maghrib takut mabuk ada hilang. Lepas isya tu kan. Tu kan. Lepas semayang isya kan, makan minum macam mabuk, jaga kata nak masuk subuh tu sembuh daripada mabuk. Semayang subuh. Lepas subuh tu matahari nak masuk zuhur, mabuk pula pagi tu. Sebab masa tu tak haram. Bila tak haram tak boleh panggil lagi maksiat, tak boleh panggil syar, kerana syarak tak ada lagi. Lepas pada tu berlaku pula jamuan terbesar. Siapa bernasib apa nak marah, timbul bergaduh, siapa setengah sahabat pukul kepala dalam mabuk tu, pecah kepala Sa'ad bin Abi Waqqas. Lepas tu Umar kata, ya Allah, beri tentu arak dan judi ni kalau halal tentu halal. Kalau itu cakap saya tak apa, beri terus teranglah halal ke haram. Beri terus terang, ni tak terang ni. Tu Umar. Lalu tu turun ayat semula, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan. Apanya akhir siapa? Fahal antum muntahun. Rupanya istifham, maknanya amar. Maka adakah kamu nak berhenti? Dengan mana intahu, berhenti kamu. Puak sahabat bila dengar ayat tu jawab, intahaina, kami berhenti dah, tak mau dah, tak mau dah. Lepas pada tu balik ke rumah, hak mana ada dalam botol arak, kata. Siapa jadi banjir dalam Madinah arak bila ayat tu dilarangkan. Masuk pula dalam kebun-kebun nakhal, kebun-kebun tamak, hak mana ada di dalam tepayang-tepayang, menepati banjir daripada arak. Berhenti terus. Mula situlah arak haram diminumkan. Mula situ panggil syar. Belum tak panggil syar lagi. Tu kalau itu qada dan qada, dengan mana apa perkara yang berlaku semua tak akan berlaku melainkan dengan menentu oleh Allah, dengan berlaku oleh Allah. Sudah dari situ. Sama ada panggil baik nasbah syarak, jahat nasbah syarak. Solat syarak perintah suruh solat wajib. Tak solat haram, tu baik, jahat nasbah syariat. Nasbah dari Allah semua elok. Tak kita dah baca surah Sajdah, allazi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tilah. Tuhan Allah itu siapa? Allazi ahsana kulla syai'in. Allah telah mengelak ia akan semua perkara yang khalaqahu, yang telah mencipta ia Allah akannya. Semua Allah Ta'ala buat, semua tak elak.
Betul, kalau tilik datang dari Allah semua elok, jangan kata tak elok. Karena Allah yang maha bijak, Allah yang maha pandai, Allah yang menentukan, Allah yang membuat segala-gala. Bila dia buat semua tu elok, tak boleh kata tak elok, semua elok. Tapi bila tilik pada syariat, syariat Allah juga menghukumkan haram, Allah juga melarang, Allah juga menyuruh. Bila tilik pada dia suruh, masalah wajib atau sunat, khair. Bila tilik hanya dia larang, walaupun larang makruh pun ngapain buruk. Tapi dia kata bila cakap syariat, syariat kata haram, ini masalah syar. Syariat kata disuruh, ini masalah khair. Bila cakap syarak, ini baik, ini jahat, ini baik, yang ini diisi syarak. Adapun ini semua daripada mana? Perbuatan Allah tak berlaku sendiri, semuanya elok. Kan? Macam ni kulit kita ni kan. Kita tengok sebelah balik ni, kita kata putih je. Tengok balik ni, kuning. Perkara yang sama, tengok pihak ni panggil ni, tengok pihak lain panggil lain. Satu perkara ya. Kan? Seperti kita kata, seorang itu tak solat, tak sembahyang. Si Khalid, seorang Muslim, dia tu tak solat, ataupun dia minum minuman keras. Tilik kalau ditilik segi mana? Kalau Allah tak kehendaki berlaku dah. Tak berlaku. Sebab dia tak taufik hidayah dari Allah. Mana nak boleh buat sendiri? Kita boleh duduk semayang ni, taufik dari Allah. Boleh hadir masjid, taufik dari Allah. Orang tak dapat, tak taufik dari Allah. Semua dari Allah. Tilik situ, semua tu elok. Tapi bila kata minum arak, Allah hukum apa macam ni? Haram, panggil jahat. Ada segi syarak. Itu dia. Itulah. Dua tilikan. Ada lagi? Ada tak? Jadi sekarang masa kita ni dah pukul 9 hampir 20 minit. Ya. Biasa ada lagi nak soal mulut, kalau nak memenuh 10 minit lagi. Kalau tak ada apa kita nak tamat. Kalau ada kita raikan 10 minit lagi. Tak ada dah. Kalau tak ada kita tamatlah. Alhamdulillah. Sekadar masih diizin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga-moga masa yang kita menghabiskan dengan kita ambil peluang majlis mendengar, semoga-moganya majlis itu diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan memberi manfaat bagi kita sendiri dan bagi yang lain yang turut mendengar bersama. Dengan sekadar itu saja, sekian disudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.